Salam sejahtera, anda sedang mendengar Smart Talk Sabah, ruang untuk kita berbincang politik secara tenang, berfakta dan juga beradab dari perspektif Sabah untuk seluruh Malaysia. Anda bersama saya Joanna Suhenli Rampas dan hari ini kita bersama dengan seorang figura yang namanya semakin disebut. Beliau adalah Adun Karambunai, Pesuruhjaya PAS Sabah, seorang akademik dan juga kini berada di tengah landscape politik yang sedang berubah pantas, terutamanya di Sabah. Dan Saudara Nizam bersama saya, co-host pada hari ini. Ya, pertama kali juga nih. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jadi malam ni kita akan bincang 3 perkara utama. Pertama tentang mandat dan kepimpinan berasaskan ilmu. Kedua, bagaimana politik Islam dibawa dalam konteks Sabah tanpa mengorbankan keharmonian. Yang ketiga, dinamika Perikatan Nasional di peringkat pusat serta implikasinya kepada kestabilan politik negeri. YB, Datuk, terima kasih kerana bersama kami. Bersama. Okay. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama kami. Terima kasih jemput saya juga. Ya, Smart Talk Sabah pada hari ini. Datuk, mungkin kita boleh teruskan perbincangan kita Datuk ya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Nizam tadi. Pertamanya kita bercerita tentang mandat dan kepimpinan Datuk. Dan Datuk merupakan satu YB Adun PAS pertama yang dipilih melalui pilihan raya Sabah. Betul. Baru-baru ini, right? Jadi ini merupakan satu sejarah sebenarnya ya, sebab sebelum ini kita lihat Parti PAS mungkin tidak pernah menembusi pilihan raya pada hari ini, pada pilihan-pilihan raya yang lain. Jadi adakah ini tanda landscape politik Sabah semakin terbuka kepada Parti Nasional ataupun satu lonjakan terhadap calon berimej ilmuwan seperti Datuk? Ya. Terima kasih pada Smart Talk Sabah jemput saya sebagai tetamu. Saya boleh mulakan begini ya. Masyarakat Sabah, khususnya anak muda dulu, sedang berada di persimpangan di antara politik kepartian dan politik kepribadian. Saya meletak itu sebagai asas kepada soalan daripada Joe tadi. Okay. Saya kira mungkin di kalangan veteran ataupun orang lama, kita pun tahu dalam konteks politik mesti akan ada ikatan-ikatan. Biasanya orang-orang lama dalam konteks pilihan raya mungkin saluran 1, saluran 2. Dia agak, boleh kita katakan mungkin taksub dengan parti-parti tertentu. Tetapi politik anak muda tidak begitu. Politik anak muda mutaakhir ini, saya tengok dalam konteks Malaysia dan Sabah khususnya, saya berani sebutkan. Politik anak muda di antara politik yang sedang dalam membina kematangan. Sebab melihat kepada budaya kerja dan kepribadian calon-calon pilihan raya. Yeah. Anak muda bukan tidak suka berparti. Cuma dia tidak suka, anak muda bukan tidak suka berpolitik, tapi dia tidak suka berparti. Dia tidak mau terikat. Dia kata kalau terikat ini susah dia mau tengok berdasarkan penilaian dia. Maka akhirnya dia suka politik, tapi dia lihat kepada politik budaya baru. Budaya politik yang lebih matang pada saya. Okay. Mungkin saya meletakkan politik kepribadian, ataupun mungkin kita boleh kata politik personality. Itu di antara pertimbangan. Dan saya rasa ini jalan yang ke depan untuk tempoh budaya politik yang baru dalam konteks masyarakat masa sekarang ini. Sangat menarik Datuk, sebab sekarang ini saya ingin menyentuh soal satu persepsi yang memang sedang berlegar di sosial media sekarang, right? Di mana ramai netizen yang menyifatkan Datuk ini sebagai antara Adun yang paling function. Selalu turun padang. In fact saya sendiri pun follow Datuk juga dalam Facebook. Mendapatkan inspirasi kan macam mana nanti kan. Jadi hampir setiap hari ada isu yang Datuk highlight di media sosial. Jadi ada yang puji konsisten. Dan dalam masa yang sama juga ada juga yang kata terlalu agresif. Alright. Jadi bagaimana, apa komen Datuk tentang perkara ini? Ahli politik dia ada amanahnya. Kebertanggungjawaban. Kadang-kala rakyat ni dia tidak tahu di mana tempat dia mengadu.
Walaupun kita kata semua agensi ada hotline-nya. Ya. Kadang-kadang dia kata dia hubungi hotline tak selesai dan tidak datang pun. Kadang-kadang dia hubungi jabatan agensi tertentu. Maka akhirnya di antara jalan pintas rakyat, sebab dia kata dia sudah memilih. Yang dia undi adalah wakil rakyat, bukan dia undi pegawai, bukan dia undi pengarah. Maka akhirnya jalan pintas dia kata dia akan maklumkan pada YB untuk menyelesaikan masalah dia. Saya kira ini satu perkara yang saya tidak mau kata dia baik ataupun tidak baik, tapi mungkin itu dalam konteks pemikiran masyarakat, saya rasa itu juga mungkin satu pendekatan yang betul, sebab wakil rakyat sifatnya membantu rakyat. Dan saya kira dalam konteks pendekatan politik yang saya bawa khususnya dalam seperti mana yang Joe sebut, kita cuba membuka mata masyarakat dan juga agensi tertentu. Kadang-kala sebenarnya masyarakat kita dia buntu. Siapa yang boleh bantu dia isu air? Siapa yang boleh bantunya isu jalan? Kenapa isu elektrik ni balik-balik mati? Dia call SSB dia kata tunggu sekejap lagi. Dia call air pun begitu juga. Dia call JKR pun dia kata sudah ada konsesi tertentu. Takkan dia mau berurusan begitu kan? Yeah. Jadi saya rasa dalam konteks itu masyarakat sudah ada pilihan. Sebab itu saya cuba yang terbaik untuk menyelesaikan, bukan untuk membantu menyelesaikan. Dan saya rasa sifat seorang ahli politik mesti dia bersama rakyat dan membantu rakyat dan mesti dia duduk di lapangan. Sebab itulah saya rasa di antara amanah yang cukup besar dalam konteks budaya politik kita dan juga amanah kepimpinan yang kita dapat daripada rakyat. Okey, Datuk, kalau kita tengok kawasan Datuk ni kawasan kira masyarakat majmuk campuran di sana Karambunai kan, dan kawasan separah bandar. Of course antaranya yang paling besar adalah isu setinggan, pekerjaan, kos sara hidup itu adalah dan boleh katakan itu bukan kawasan PAS kan, right? Dalam imajinasi orang. Now of course analisa pasca PRN telah menyebut memang kempen Datuk ini mungkin lebih personalize kepada Datuk daripada parti itu sendiri. Namun bagaimanapun saya sebenarnya ingin tahu Datuk ya, daripada kempen itu dan juga tentang apa sebenarnya pengundi Karambunai ini mahukan ya, retorik nasional ataupun solusi harian yang sangat praktikal yang seperti yang Datuk katakan tadi kan. Tapi kita tengok konteks mikro iaitu di Karambunai itu sendiri. Karambunai ini dia ada pelbagai segmen masyarakat. Selain Selain daripada kepelbagaian kaum. Dalam Karambunai terdapatnya pusat pentadbiran negeri. Dan persekutuan sebenarnya. Kemudian terdapat juga kem tentera laut di Raja Malaysia. Maknanya kaki tangan awam lah. Kemudian terdapat juga Kota Kinabalu Industrial Park, pekerja-pekerja kilang lah kita kata mudah-mudahnya pekerja-pekerja kilang. Kemudian terdapat juga masyarakat kita kata mungkin low class society lah kalau tidak ekstrim. Sebagainya masyarakat nelayan yang kecil-kecilan sebenarnya. Kemudian dari segi sifat penempatan macam tadilah, ada middle class punya perumahan, ada yang setinggan, koloni pun ada. Dan saya rasa di antara perkara yang sangat penting dalam konteks Karambunai khususnya adalah local issue. Di antaranya permasalahan-permasalahan asas rakyat. Sama ada perumahan ataupun isu-isu air, jalan raya dan sebagainya. Saya tidak mau meletakkan suatu keburukan pada benda yang lepas. Tapi bagaimana kita move on ke depan? Saya ambil satu contoh. Kampung Delima. Kampung Delima ini sudah wujud lebih daripada 30 tahun. Dia digazetkan lebih kurang 2018. Sudah ada 2 kali pilihan raya. Tapi isu elektrik tidak selesai. Saya tidak mau sebut apa puncanya. Selepas saya meneliti bersama dengan pihak berkuasa dan agensi yang terkait, dalam tempoh, saya rasa dalam tempoh 3 bulan kita boleh selesaikan. Saya sebut benda yang seumpama itu sebab saya rasa dalam konteks kepimpinan politik khususnya wakil rakyat, ada jalan-jalan yang kita boleh gunakan untuk memudahkan urusan rakyat. Dan saya kira di antara jalan yang sangat penting adalah passion kita, kemahuan kita untuk menyelesaikan isu itu. Jangan ada benda-benda yang berkepentingan pribadi ataupun berkepentingan orang-orang kita
Kalau ada seumpama itu, saya rasa dia boleh melambatkan. Ini kontraktor saya, jangan pakai kontraktor itu. Ini saya terus terang, saya dalam konteks podcast ini. Ini mesti kita pakai orang saya, jangan pakai orang kita dulu, orang dia kemudian. Budaya politik yang saya bawa sepanjang kempen dan sebelum daripada kempen sebenarnya, dan jauh sebelum daripada kempen, kalau saya boleh tengok ke belakang dalam 2022 bila saya dilantik jadi adun lantikan 2020, saya tidak pernah mendahulukan bendera parti. Saya pergi bantu, saya tidak mau tahu dia minta bantuan ke orang JRS ke, warisan ke, parti apapun, saya tidak mau tanya itu. Hatta saya pernah sebut dalam banyak ucapan saya, pas dengan DAP dalam konteks Semenanjung ni musuh yang sangat ketat. Betul. Saya beritahu saya punya petugas-petugas, biarpun siapa dia, anak orang DAP ke, dia gantung bendera DAP ke, kalau anak dia menangis tiada susu, wajib kita bantu dia. Tanpa kita tengok apa bendera dia. Dan saya rasa pendekatan itu sangat sesuai dalam konteks kalau kawasan saya di Karambunai, saya rasa itu di antara pendekatan yang kita bawa dan diterima oleh masyarakat. Saya boleh sebutkan, memang dalam konteks PAS, kita tidak ada cawangan yang banyak pun sebenarnya di Karambunai ini. Tetapi kemahuan masyarakat Karambunai khususnya, dan mungkin orang Sabah juga, seperti mana saya sebutkan tadi, dia sudah bukan mau tengok sudah bendera parti, sebab kadang-kadang bendera parti pun tidak menyelesaikan masalah dia. Walaupun dia ketua cawangan parti tertentu pun, rumah dia tetap mau runtuh, zinc dia bocor pun tidak ada orang bantu. Jadi saya rasa pendekatan politik yang kita bawa, budaya adil untuk semua, saya rasa di antara pendekatan yang cukup bagus dan dia boleh mengikat. Bukan hasrat saya untuk menang pilihan raya, tidak. Tapi untuk membantu masyarakat yang pelbagai. Sebab itu saya kira dalam konteks Karambunai khususnya, daripada pelbagai segmen masyarakat, pelbagai lapisan sosioekonomi yang ada, saya rasa pendekatan budaya politik yang saya sebutkan tadi, seolah-olah non-partisan tapi kita berparti. Tapi untuk mendekati orang tanpa, jangan kita ambil peduli siapa dia, apa bendera dia apa jawatan dia, apa dia punya agama dan juga bangsa. Masyarakat Karambunai boleh menerima suasana seperti itu. YB, saya tertarik dengan jawapan YB berkatakan pasal passion yang perlu ada dalam berkhidmat rakyat. YB sudah datang daripada latar belakang akademik dan juga agama. Dalam Islam kita ada konsep amanah, ihsan, supaya kita buat kerja bukan sekadar cukup, tapi buat sebaik mungkin. Boleh saya tanya YB, dari mana YB dapat disiplin dan konsistensi ini? Pertama, saya tidak boleh menipu diri saya sendiri. Saya mengenali PAS sejak berada di kampus universiti, di kampus Universiti Malaya. Saya sebut keadaan itu mungkin di antara yang membentuk karakter saya sebenarnya. Adalah kerana duduk dalam satu organisasi yang menekankan penekanan agama. Untuk makluman Saudara Nizam dan juga Saudara Jo, saya bukan background agama sebenarnya. Tetapi orang tengok saya panggil ustaz kadang-kadang sebab saya berkuliah di mana-mana. Tetapi sebenarnya saya adalah seorang ahli akademik. Bidang saya adalah terkait dengan urban geography. So saya punya PhD terkait dengan Scottish settlement. I see. Cuma sebab itu saya kata mungkin Ali Akbar ni lahir daripada acuan daripada budaya PAS, pendekatan PAS. Saya sebut sahabat Saudara Nizam begini. Saya bawa mungkin pendekatan orang nampak pendekatan agama. Dan saya rasa pendekatan agama inilah pendekatan yang sangat adil. Syaratnya kita berpegang pada pendekatan agama yang betul dan tepat. Sebab bila kita beragama, kita akan mengikut apa yang diperintah oleh Tuhan. Dan apa yang datang daripada, yang reveal daripada Tuhan, itulah yang terbaik. Maka agama itu mengajar kita jangan bermusuh, jangan bersengketa, bercakap dengan baik. Akhlak dan nilai yang kita bawa, akhlak yang bersandarkan kamu takut pada dosa dan kamu buat benda-benda yang baik yang mendatangkan pahala. Sebab itu saya rasa dalam konteks masyarakat ke depan, budaya politik akhlak dan nilai ini di antara budaya politik yang kita kena tekankan bersama, khususnya dalam kalangan orang politik. Saya nampak Sabah ni di antara kenapa sebab dia lambat berkembang juga. Disebabkan oleh kita terlalu bergaduh, bercakaran dah kita sebutkan. Dengan ideologi yang masing-masing.
Yang dulu kerajaan mesti tidak bagus, kita tidak mau. Nanti kalau ada pembangkang kita jangan bagi peruntukan. Saya rasa kita kena berhenti budaya itu. Supaya kita mau bawa Sabah ni ke mana sebenarnya? Asas kepada kita mau gerak ke depan, akhlak dan nilai. Jadi orang yang baik, orang yang membawa misi yang jelas kepada masyarakat itu. Sebab itu kalau tidak nanti tukar kerajaan, semua ditukar balik semua, kontraktor dia tukar, habis sudah. Kalah orang baru naik pula. Ini sudah lama sudah dia mau dia mau review cost dan macam-macam lagi. Akhirnya Sabah lambat. Maka saya rasa budaya politik, nilai dan akhlak yang kita bawa ke depan ini, itu di antara benda yang diasaskan kepada agama. Dan kalau itulah kita pegang, maka konsep keamanahan kita. Kita bercakap, kita tidak mau hanya berjanji, mesti kita kena buat. Sebab kalau kita berbohong kan menipu. Kita tidak mau terkait dengan rasuah. Sebab rasuah ni dosa yang sangat besar dalam agama. Kita tidak mau kalau kita orang Sabah bilang memiara kontraktor kan. Piara kontraktor. Sebab apa? Kontraktor akan bagi kita duit. Dan di situlah sebenarnya pusingan rasuah itu datang. Maka sebab itu kita bukan orang agama tapi memahami agama. Ada benda yang kita boleh kita kena tengok. Kalau kita buat sesuatu, cakap sesuatu, tindakan kita kalau tidak kena ada balasan daripada Tuhan. Saya rasa itu agama kita pun ada, Kristian dan sebagainya pun ada. Maka ada benteng-benteng ke depan yang kita boleh yang kena kawal dalam kehidupan kita. Maka saya merasailah konsep berasaskan agama di antara pendekatan yang sangat adil. Sangat adil. Kita akan menyantuni semua masyarakat, semua keadaan dan siapapun kita akan melaksanakan amanah yang kita pegang itu. Oke, YB Dato'. So, jadi maksud Dato' dalam konteks Sabah yang sekarang majmuk ni, adakah Dato' berasa politik berasaskan agama atau kalau sini politik Islam yang kita juangkan? Kadang-kadang ada persepsi katakan pendekatan sebegini mungkin keras atau eksklusif. Kalau pendapat Dato' lah, bagaimana kita pastikan pendekatan ini dapat sifat rahmah lagi dan inklusif? Bila agama dia tidak ada, kita kata borderless. Kadang-kadang kalau kita berasaskan bangsa, dia akan ada segmen-segmen. Di sini bangsa A, bangsa B, bangsa C dengan kebudayaan yang berbeza. Tetapi budaya berasaskan agama, dia mesra untuk semua. Sebab dia ada nilai universal yang tidak ada sempadan. Maka dalam konteks kepelbagaian masyarakat majmuk, kepelbagaian agama, langsung tidak menjadi masalah bagi kita membawa satu metodologi yang disandarkan kepada budaya ketuhanan. Sebab tu bila cuma mungkin kadang-kadang mungkin dalam konteks Sabah pendedahan itu agak kurang. Bila saya turun berziarah dengan orang bukan Islam yang meninggal, yang saya pergi ziarah ke kubur dia, mungkin sebelum ini satu mungkin media sosial tidak ada. Yang kedua mungkin tidak ada orang yang menonjolkan benda-benda yang seumpama itu. Dan saya kira itulah sebenarnya sifat kita. Lebih lagi dalam konteks Sabah yang kita kata, saya selalu sebut, kita makan bembangan bersama-sama, kita makan ambuyat sama-sama. Bahkan kita tidak boleh berziarah dengan orang-orang yang bukan Islam. Kalau dalam konteks agama Islam, kita pun makan juga macam-macam makanan yang kita ada, tuhau dan sebagainya. Sama saja bagi kita ni seolah-olahnya. Cuma jangan melanggari batas-batas yang tertentu. Sebab agama ada batas-batas yang tertentu. Agama saya, lakum dinukum waliyadin. Saya agama saya, kamu agama kamu. Yang saya sembahyang di masjid, kamu sembahyang di gereja, contoh untuk Kristen contoh. Yang itu masing-masing. Tapi dari segi budaya, mana yang kita boleh bersama, kita bersama. So dalam soalan itu tadi, maknanya mungkin orang nampak ahli akhbar contohnya. Ini benda baru nih. Jangan takut, ini bukan ekstrim. Itulah pendekatan agama dulu. Zaman Nabi, orang kata Yahudi ini di antara musuh Nabi. Tapi jangan terkejut, Nabi pergi suapkan orang Yahudi, suap makan. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Yahudi itu cari mana Nabi Muhammad sudah. Sebab tidak ada sudah orang yang suapkan. Maka sebab itu nilai yang terbaik itu adalah kita bersama-sama melangkaui batas agama, melangkaui batas bangsa dan sebagainya. Asasnya adalah berbuat baik untuk semua, tetapi agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami.
Terima kasih, Datuk. Datuk, bercakap tentang perkataan ekstremisme itu tadi kan. I think this is very interesting. Dalam media nasional label ekstremisme kerap dimanipulasi saya tengok, especially when it comes to parti PAS lah kan, right? So jadi adakah YB merasakan bahawa isu ini lebih berpunca daripada persepsi media itu sendiri ataupun ada perlu refleksi terhadap gaya komunikasi parti itu sendiri? Apa pendapat Datuk tentang konsep ataupun apa orang cakap connotation itu yang mengatakan bahawa PAS ini ekstrim? Mungkin pertembungan ideologi di antara punca. Contoh, kadang-kadang orang meletakkan PAS, dia kata seumpama Taliban. Kami tidak pernah jumpa pun Taliban. Dan tidak kenal pun siapa Taliban sebenarnya. Cuma mungkin keadaan negara dia begitu. Kita pun tak tahu orang Taliban ni beramal dengan agama ke tidak, kita tidak pasti. Cuma saya nampak dalam konteks budaya politik yang menyebutkan PAS ekstrim tu saya tidak jumpa di mana. Joe pernah pergi Kelantan tak? Belum lagi. Tapi utara Malaysia sudah pernah pergi lah. Kelantan saya sebut Kelantan sebab Kelantan di antara yang sudah diperintah oleh parti PAS sejak tahun 1990. Saya pun baru balik minggu lepas dan banyak kali pergi ke Kelantan. Toleransi agama sangat positif dan juga hatta tidak tahu kalau Nizam pernah pergi, kuil-kuil yang ada di sana, kuil-kuil yang sangat besar, yang daripada tiada diwujudkan pada zaman PAS memerintah. Ada yang patungnya berdiri, ada patungnya yang baring yang sangat-sangat besar. Saya sebut itu sebagai asas dulu. Maknanya saya tidak nampak di mana ekstrimnya dan di mana keganasan yang berlaku. Mungkin betul seperti yang Joe sebut. Permainan media. Boleh jadi. Saya sebut kalau kita boleh undur ke belakang sikit. Nak tahu Joe ni mungkin muda sikit, dua-dua masih muda. Masih ingat peristiwa Memali rasanya. Tahun 85. Kalau kita tengok media dulu memang sungguh-sungguh jahat, 14 orang yang mati dibunuh. Dalam pertembungan di antara kerajaan dengan masyarakat di Memali itulah. Tetapi bila ada media, masa tu kita tengok hanya pada satu media, television, kita lihat memang jahatnya lah orang PAS lawan kerajaan. Tapi bila kita sudah terbuka, sekarang kita lihat sebenarnya cerita itu di sebaliknya. Jadi saya nampak mungkin peranan media satu, tetapi orang tidak kenal juga orang PAS. Saya Joen pun kalau tidak jumpa saya mungkin dia tidak tahu macam mana Ali Akbar ni. Contohlah. Kan adakah dia ni Suruhjaya PAS, mungkin dia ni pun lebih kurang juga begitu. Tapi sebenarnya bila kita kenal, kita tahu dan media membantu kita untuk dilutekan, mencairkan kesalahpahaman itu, saya rasa itu di antara benda yang sangat baik. Mungkin saya tidak pasti. Mungkin juga karakter sebagian orang PAS tu Allahualam, saya tidak pasti. Mungkin ada yang keras sedikit, contohnya yang pendekatannya. Tapi saya menjangkakan hanya pada kes-kes yang terpencil. Jadi pendekatan kita, saya boleh bagi jaminan, pendekatan agama, tidak ada ekstremisme langsung, tidak ada budaya keganasan, tidak ada kita mau segregasikan mana-mana kumpulan, tetapi kita bawa pendekatan yang baik untuk semua. Saya rasa kalau daripada apa yang dikatakan oleh Datuk tadi itu mungkin memang banyak berpunca daripada persepsi media itu sendirilah. Boleh jadi. Jadi ada juga ialah yang mungkin yang kesalahfahaman. Jadi mungkin dengan adanya Datuk di sini mungkin boleh mencairkan that's the word, mencairkan, dilute the perception. Terima kasih pada Smart Talk Sabah. Terima kasih Datuk. Datuk, kita mungkin berbincang sudah sedikit tentang dinamika politik PAS kalau kita tengok ataupun Perikatan Nasional di federal. Jadi mungkin kita boleh bincang selepas ini dan kita berehat seketika. Datuk, saya punya soalan begini Datuk. Okey. PAS di Sabah sama PAS di Semenanjung, naratif berbeza. Di Semenanjung, PAS ni dikaitkan dengan wacana identiti Melayu, Islam, kadang-kadang tegang. Terutama dalam konteks polarisasi politik pasca PRU 14 dan 15.
Tapi kita di Sabah kan masyarakat lebih majmuk. Muslim Bumi Putra, bukan Muslim Bumi Putra, dan bukan Bumi Putra lah, campur-campur rapat. Jadi ini memaksa, kadang-kadang banyak parti ini termasuk PAS perlu hati-hati bila dengan bahasa atau pendekatan. Jadi Datuk sendiri sudah pernah dilantik sebagai ADUN, dilantik tahun 2020, pernah tekankan bahawa PAS Sabah bersifat inklusif, menyantuni semua kaum agama dan fokus kepada integriti, kebersihan alam sekitar dan juga keperluan asas lah, air, elektrik, jalan raya. Bukan sekadar isu hukum atau simbolik agama. Dan Datuk sendiri sudah ulang balik bila menjadi Pesuruhjaya PAS Sabah dengan komitmen politik damai, matang dan sejahtera. Apakah sudah tiba masanya, Datuk, untuk mengiktiraf bahawa pendekatan politik Islam di Borneo memang perlu bercirikan Sabah dan Sarawak, iaitu fokus kepada integriti pentadbiran, keharmonian antara komuniti dan pembangunan komuniti miskin, berbanding retorik yang confrontational atau kadang-kadang muncul tegang nih dalam politik Semenanjung. Apa komen Datuk? Pertama, latar sejarah kita tidak sama. Semenanjung, Tanah Melayu lah khususnya ada latar sejarahnya. Sabah ada latar sejarahnya, itu yang pertama. Mungkin sebab itu pendekatan juga berbeza. Tetapi asas prinsip itu tetap sama. Yang kedua, PAS datang ke Sabah ni atas kehendak dan permintaan dan hasrat orang Sabah. Maknanya bukan Semenanjung kata kita mau buka di sana, kita tidak begitu. Orang Sabah, anak Sabah, yang pengasas daripada awal pun orang Sabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepimpinan PAS Sabah sekarang, kita kata dipimpin oleh anak-anak Sabah. Daripada saya sebagai Pesuruhjaya sampai kepada yang dipertua PAS kawasan, kalau dalam parti lain mungkin ketua-ketua bahagian, adalah orang-orang Sabah yang lahir di Sabah, yang citranya citra orang Sabah. Tetapi prinsip dan falsafah perjuangan adalah prinsip yang sudah ditentukan dalam perlembagaan PAS. Makanya kita jangan lari daripada peraturan undang-undang agama, bawa budaya politik yang baik dalam sepanjang perjalanan. Jadi saya kira saya tidak mau kata sampai masanya kita bawa budaya politik Islam, tapi saya lebih menekankan bawa politik nilai yang baik, mungkin sebagainya bersandar kepada agama. Bila bersandar pada agama, dia balik pada soalan tadi. Kita sangat menjaga, kita kata tingkah laku, kita punya perbuatan, percakapan, mungkin sampai peringkat kita punya pergaulan dengan masyarakat. Maka keseluruhannya kita terjaga bila kita berjaga pada agama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nizam saya sebut di sini. Kepelbagaian kaum ni bukan menjadi satu benda yang penghalang dalam kita bergerak kerja. Apa gerak kerja sekalipun. Kalau orang politik pun ingat ayat ini. Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala sebut, wahai manusia, memang dijadikan kamu ni pertama laki-laki dan perempuan. Sekarang lah, laki-laki perempuan ada. Yang kedua, dijadikan kamu ini bersuku kaum. Etnik, pelbagai bangsa, agama, apa macam-macam ada. Ini menunjukkan kuasa Tuhan, kuasa Allah Ta'ala dan kuasa Tuhan. Kamu jadi ini sebab kuasa Tuhan nih, kepelbagaian. Kamu di Sabah, kamu di Sarawak, kamu di Tanah Melayu. Bukan kita yang mau. Tiba-tiba kita menangis, nguek-nguek lahir di Sabah. Saya di Keningau, di Kampung Kotayangan. Membesar di Tenam. Kita di sini sudah. Dan kita paham isi kehendak masyarakat orang Sabah. Cuma landasannya bersandarkan kepada agama. Maka kalau pada saya lah satu kejayaan yang besar mungkin kalau masyarakat boleh hidup bersandarkan pada agama, itu yang terbaik. Tetapi kalau tidak boleh, orang politik kena lead masyarakat, kena pimpin masyarakat bersandarkan kepada agama yang betul. Tidak mau sudah kita mendahulukan bangsa dan mendahulukan budaya. Tetapi biarlah di hadapan kita agama, maka agama akan menjaga bangsa. Agama akan menjaga budaya sebenarnya. Itulah di antara pendekatan yang cukup baik. Dalam konteks PAS, saya rasa kita akan mendekati masyarakat seperti mana yang sudah kita tunjukkan. Saya boleh sebut mungkin dalam podcast ini. Orang cuma nampak ahli akhbar. Tapi kalau saya petik saja, saya boleh bawa 10 orang lagi ahli akhbar daripada orang PAS juga.
yang sifatnya sama, yang nilainya sama, yang approach-nya sama, pendekatannya sama, integritinya mungkin sama dengan apa yang kita bawa. Sebab prinsip landasannya adalah sama. Datuk, PAS Sentiasa ini dilihat sebagai parti yang berasaskan ideologi nasional. Tapi namun di Sabah kita ini punya sejarah dengan panjang dengan parti-parti tempatan. PBS, Warisan, sekarang JRS yang menekankan tentang identiti Sabah, local based party, right? Now, bagaimana YB melihat kedudukan PAS ini dalam ekosistem politik Sabah dalam beberapa ialah masa-masa yang akan datang ini, dan sebagai Pesuruhjaya PAS Sabah, ada dua perkara di sini. Adakah Datuk mengambil satu maybe cara yang berbeza ya, ataupun Sabanize PAS di sini, atau kekal dengan suara nasional? Dan saya ingin tanya juga dengan Datuk, sebagai Pesuruhjaya PAS di Sabah, adakah Datuk ataupun PAS Sabah akan terikat dengan keputusan dan kenyataan kepimpinan di Kuala Lumpur? Saya mula cerita tu begini, masa Perikatan Nasional memerintah Malaysia memerintah Malaysia. Dalam gabungan Perikatan Nasional itu ada parti-parti tempatan sebenarnya. Dalam tu ada PAS kan, ada Bersatu. Ada juga Penista. Ada juga SAPP. Dan pilihan raya 2020 gabungan daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga PBS. PAS tidak bertanding. Bincang-bincang PAS tidak bertanding 2020. Dalam konteks PAS tidak bertanding, kami melancarkan jentera. Di mana PAS ada kawasan, di mana kawasan yang ada PAS, yang STA bertanding, kita bantu STA. Di mana kawasan yang memang PAS tidak bertanding semuanya, daripada masa itu sudah 73 kawasan, saya rasa 2020. Sudah kan? Sudah. Di kawasan yang PBS bertanding, sebab PAS di Sabah ni ada 22 kawasan yang kita ada. PBS bertanding kita bantu. Di kawasan-kawasan yang parti lokal ni pun kita bantu, parti nasional dalam PN tu pun kita bantu sama-sama. Maknanya kita tidak pilih dulu, tidak pilih siapa dia, tapi atas konsensus semua. PAS tidak bertanding, tapi kita lancar jentera dan kita himpun pada waktu itu dilancarkan oleh Timbalan Presiden, kita bantu semua rakan-rakan kita. Saya kira dalam konteks politik Sabah, kalau dalam konteks PAS, kita bersedia lah saya kata. Kita tidak, dalam tempoh sekarang, saya terus terang, kita mungkin tidak mampu bergerak solo. Sama dengan parti-parti lain sebenarnya. Di Sabah ni tidak ada, kecuali Warisan yang agak besar sikit. Tetapi parti lain kalau dalam konteks JRS sekarang pun dia sebenarnya bekerja sama dengan PH dalam pilihan raya yang baru berlalu. So dalam konteks Sabah saya rasa kita bawa pendekatan yang mungkin hampir sama. Menekan kepada budaya politik gabungan dan menekankan kepada realiti politik Sabahan. Mungkin sifatnya Sabanize tadi boleh jadi bila orang nampak kita bawa pendekatan yang seumpama ini, PAS pula menang dalam konteks Karambunai. Tetapi sebenarnya tidak perlu Sabanize pun, memang kita sudah Sabah. Betul. Kalau soalan Joe tadi kita kata semua kita bergantung kepada pusat. Saya rasa sebahagian besar keputusan sebenarnya kita putuskan di Sabah. Bila waktu pilihan raya baru-baru. Di mana kita mau bertanding contohnya kan. Kita putuskan, kita cadangkan daripada Sabah. Calon kita cadangkan daripada Sabah dan kita senaraikan ini calon-calon yang akan bertanding dalam Perudu yang baru. Jadi pada saya sebagai Pesuruhjaya, saya mengatakan puas hati dan memadai dengan kuasa yang saya dan kami ada dalam konteks perhubungan PAS Negeri Sabah. Tidak mau melangkaui lagi lah, cukuplah dulu. Dan pandangan-pandangan kami daripada Sabah khususnya dalam konteks PAS sangat diraikan dan sangat dilayan dengan baik oleh kepimpinan PAS Pusat. Dan pada saya setakat saya menjadi Pesuruhjaya dan sebelum daripada ini sebagai Setiausaha Perhubungan, PAS Pusat tidak pernah kata ini mesti kamu buat, ini tidak pernah. Jadi dia datang daripada suara dan juga kepimpinan PAS dalam konteks negeri Sabah. Dan saya kata tadi sangat puas hati dan juga memadai. Kami sudah rasa ada autonomi dalam konteks PAS negeri Sabah. Okey, kiranya tidak terikatlah tidak juga terikat. Dengan sebab apabila kita melihat
dalam konteks Sabah ini, Datuk, at the end of the day, isu tentang MH63, Ya. hak kita, itu saya rasa adalah antara isu-isu yang terbesar Betul. yang perlu kita bawa. Tidak kiralah apa parti, PAS kah, Perikatan Nasional kah, GRS, Warisan. Saya rasa intipati antara perjuangan yang betul-betul yang perlu kita bawa di peringkat federal adalah memang tentang hak Sabah. Now, kalau kita bercakap dengan dinamika politik federal, Saya sentuh sedikit tadi Penejo pasal hak Sabah. Saya rasa itu menjadi perjuangan kita. MA63 ni kita kena bersatu. Dan saya setuju dengan cadangan. Contoh 40% kan. Dan juga isu pengambil alihan. Saya sebut pengambil alihan lah. 5,200 lebih persempadanan semula kita dengan perbatasan Indonesia. Sepatutnya memang dibincang pada saya. Saya pribadi kena bincang dan putus di Dewan Undangan Negeri. Kita bersatu dalam bab itu, saya rasa. Biar suara Sabah yang menyatakan mana yang 5,000 ekar ini. Mana yang kita kata MA63 yang sudah selesai akan selesai. Bila dia punya timeline-nya yang kita kena dapat. Saya rasa saya boleh menyatakan 100% kita kena. Sebab soal hak ini adalah soal yang sangat asas. Correct. Sama ada kita bincang soal agama ataupun berdasarkan kepada budaya bangsa kita. Saya rasa hak itu harus kita perjuangkan bersama. Jadi sebab itu saya rasa untuk menunjukkan kesatuan. Mestilah benda seumpama ini menjadi konsensus bagi semua ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kita jangan ketepikan biarpun satu nilai hak kita. Saya pernah dalam satu ucapan Tuan Guru Haji Hadi di Sabah, kita buat sambutan Hari Raya pada waktu itu. Dia kata bukan setakat 40%. Dari segi keadilan Islam bukan 40%, sebab Sabah masih mundur. Sepatutnya sekarang 100% hasil Sabah kena dibagi pada Sabah dulu. Sebab asas air belum selesai, jalan belum selesai, elektrik belum selesai. Ini asas. Itu ya dalam konteks budaya keadilan. Tetapi dalam konteks kalau 40% pun kita tidak dapat, tempoh yang sudah lama, saya rasa ini merupakan satu pencabulan terhadap hak negeri Sabah. Okay, very interesting, Datuk. Sebab saya ingin minta juga kita ingin dengar ya pendapat Datuk sendiri ya tentang keadilan untuk mendapatkan hak kita yang memang sudah termaktub. Okey, jadi dari pandangan Datuk sendiri ya sebagai seorang adun Karambunai dan juga seorang Sabahan lah di sini. Now, tadi Datuk pada awal perbincangan tadi kita ada bercakap tentang masalah Sabah ini susah untuk kehadapan adalah sentiasa bercakaran, sentiasa bergaduh, right? Masing-masing mungkin ada dengan ideologi masing-masing. Dan saya rasa mungkin ini salah satu. Saya sangat setuju dengan pendapat Datuk itu kerana ini melambatkan proses kita dan kita selalu menyamakan ataupun menjadikan Sarawak sebagai benchmark kita untuk menjadi seperti Sarawak. Namun secara realitinya kita melihat di Sabah keadaan politik, dinamika politik kita di Sabah ini sentiasa orang bilang pelangi, berwarna-warni. Rainbow. Jadi Datuk, apa yang Datuk harapkanlah untuk kita dan sebagai adun, right? Dan daripada mungkin seorang daripada wakil daripada Perikatan Nasional for that matter. Dan bagaimana kita move forward, Datuk, supaya orang bilang kan konsensus tu semua kita ni satu suara untuk untuk mendapatkan hak kita semula. Orang Sabah mesti jadi orang Sabah. Ya. Kita sebenarnya dipimpin oleh Sabahan daripada awal. Tetapi mungkin orang Sabah tidak bawa citra Sabah, citra Sabahan. Sebagainya mungkin dia bergantung pada, kita terus terang, pada tanah Melayu, pada Semenanjung. Maka akhirnya sebahagian daripada perjalanan negeri kita sedikit sebanyak terganggu. Paling mudah contoh Labuan lah. Labuan sebenarnya milik kita, milik Sabah, milik orang Sabah. Tapi dalam satu masa, biarpun orang Sabah yang memerintah, citra Sabah itu kurang. Saya nampak dalam konteks ke depan, orang Sabah memerintah dengan citra Sabah. Kita tidak mau sudah orang Sabah yang memimpin Sabah, tapi citranya separuh-separuh. 50 Sabahan, 50 dia tengok kiri kanan, tengok sana, tengok sini, ugut sana. Tidak boleh sudah begitu.
Maka Sabahan memerintah dengan citra Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Sabahan kena pergi pendekatan Sabah for Sabahan tu sudah menjadi suatu benda yang takut panas pula kan, benda yang lapuk. Tak boleh sudah. Bukan Sabah for Sabahan sebenarnya. Kita mau melonjakkan sedikit pendekatan ini. Sabahan for Malaysia sebenarnya. Sebab kita duduk dalam satu payung. Sabahan tak boleh sudah hanya duduk di Sabah ini. Sabahan kena memimpin Malaysia sebenarnya. Kita ada sangat ramai dan saya yakin ada talented punya leadership yang boleh memimpin Malaysia. Dan Malaysia kena akui. Saya sampai sekarang pun kita masih belum dapat timbalan Perdana Menteri Malaysia daripada Sabah. Sarawak sudah lah Sarawak sekarang. sudah ada. Ya. Saya nampak untuk yang jangan terlalu lama. Sabahan kena memimpin Malaysia sebenarnya. Sebab itu saya dalam pendekatan saya sebut banyak kali dalam kempen saya. Sabah for Sabahan sudah tidak boleh kita gunakan lagi. Walaupun ada benarnya, ada baiknya. Tetapi kita kena jauh ke depan. Sabahan sudah untuk Malaysia. Bila kita Sabahan sudah duduk dalam konteks federal dan dengan citra Sabahan, saya nampak mungkin dari segi perkara-perkara besar, khususnya hak Sabah itu yang kita perjuangkan mungkin lebih mudah untuk kita rungkaikan. Tapi kita bagi juga sikit, bukan warning dah, teguran lah pada federal kan. Kita bersama-sama membentuk Malaysia. Jangan pandang Sabah dengan sebelah mata. Kan? Ini satu perkara yang sangat serius. Sabah kita harus diterima sebagai sebahagian daripada Malaysia. Rakan kongsi. Dan harus layan dengan adil. Jangan bertangguh. Akhirnya kita akan terus berada di sini. Dan yang ketiga, yang terakhir saya sebut dalam soalan Joe tadi. Bila orang Sabah memimpin Sabah, pimpinlah dengan baik. Pimpinlah dengan adil. Pimpinlah dengan budaya politik yang bersih. Pimpinlah dengan penuh integriti. Jangan pimpin rakyat kita, orang Sabah kita, mentang-mentang ada pemimpin dia curi balak. Mentang-mentang dia jadi pemimpin dia sapu kiri kanan. Mentang-mentang dia ada kuasa dia luluskan sana dan sini, yang akhirnya menodai hak orang Sabah. Maka duit orang Sabah hilang, kualiti jalan yang kita ada pun tiada, air kita pun tidak selesai. Ini bukan tuduhan, kita memang tidak ada fakta. Tapi yang saya nak sebutkan sini, bila Sabahan memimpin Sabah, bawa citra Sabah dan penuh dengan integriti ke depan. Barulah kita mungkin boleh satu masa nanti Sabah boleh berdiri sama tinggi dengan sebahagian daripada negeri-negeri di Malaysia. Ya, Datuk tadi Datuk jelaskan bahawa pemimpin itu perlu ada citra Sabah. Yeah. Now the argument has always been the fact that dia perlu local based party ya untuk Sabah maju ke hadapan, sebab dia cakap only the local based party will understand, boleh memahami citra rasa Sabah itu sendiri. Namun kalau kita melihat GRS sekarang pun, mereka itu semua dulu dari UMNO dan lepas tu berada di Bersatu, dan mungkin sudah melihat keadaan ataupun politik di Sabah ini menuju ke arah local based party, maka dengan itu jadilah GRS. Now Datuk tetap berada di PAS, right? Jadi apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab kalau di Sarawak, mereka selalu katakan Sarawak for Sarawakian. Alright. Now, for that matter, dan of course mereka dipimpin oleh local based party GPS. Di Sabah pula, antaranya, of course, the argument is that, okay, di Sabah ini kerana ada parti, sebutkanlah, parti Malaya yang datang di sini. Jadi, Datuk daripada kiranya masuk seseorang yang berada di dalam yang disebut Parti Malaya ini, bagaimana pula Datuk punya komen tentang argument seperti ini yang mengatakan bahawa it has to be a local based party untuk memerintah Sabah, dan maka dengan itu hak kita senang untuk kita dapat. Datuk. Banyak parti-parti yang local based sudah hilang daripada radar negeri Sabah. Yang dulu mereka bangun kata mau bawa hak negeri Sabah.
Dia bangun sekejap hilang. Di antaranya Dato' Jeffrey Ketingan pun pernah dulu duduk dalam akar. Tan Sri Pandikar pun turun daripada akar. Ronald Kiandi dulu pun daripada akar. Dan beberapa parti yang lain lah saya rasa semakin mengecil pun ada yang sudah hilang pun ada. Saya bagi penegasan, maknanya isu kita sekarang bukanlah isu sama ada Semenanjung ataupun Sabah, Parti Malaya ataupun Parti Sabah. Isu kita adalah passion sebagai pemimpin negeri Sabah ini. Saya rasa sebut seperti mana yang tadi, kalau kita asyik bertembung di antara Semenanjung, Sabah ataupun Malaya dengan negeri Sabah, cerita tu dia tidak akan selesai. Di antara ayam dengan telur lah. Tetapi soal orang Sabah dengan citra Sabah dan kekuatan serta integriti yang kita bawa untuk masa depan dan juga membangun negeri ini. Saya rasa dalam benda itu lebih sesuai dan lebih menarik untuk kita bawa ke depan ini. Kalaulah misalnya dalam konteks perjalanan kita ke depan, kita kata perlu gabungan di antara dua parti. Parti local based party atau Malaya based party, gabung, itulah yang terbaik untuk Sabah. Mungkin itu juga yang terbaik untuk ke depan. Cuma saya sebut di awal tadi soal politik personality dan juga kesungguhan orang politik untuk bekerja. Tidak kiralah dia, sebab itu dalam konteks Sabah, orang tiada parti pun menang. Bebas boleh menang. Bebas menang. Bebas ni dia mana parti dia? Sabah ke Semenanjung kita pun tak tahu. Memang bebas lah. Kepala gajah dia, kunci dia macam-macam dia punya lambang. Menang juga dia. Ada 5 YB. Ada 5 YB bebas. Yang kita kata, yalah pada pandangan kita independen ni tak tahu apa benda lah kan. Tidak ada lah. Kesetiaan di mana? Ya, kesetiaan di mana. Tapi dia boleh menang juga. Sebab itu saya nampak tidak jadi isu yang besar. Walaupun mungkin dari segi persepsinya sebab kita banyak bergantung kepada persepsi daripada Sarawak. Local based party yang mesti memimpin negeri itu. Mungkin itu salah satu daripada persepsi yang kita tidak boleh dilute, cairkan. Tetapi itu keputusan daripada pengundi. Cuma pada pandangan saya sebagai yang mengetuai parti yang orang kata Parti Malaya, tapi saya nak sebut Parti Malaya nasional lah, Parti Nasional, berhak untuk berada di sini. Dan kita akan bawa citra, perjuangan, integriti yang memang selari dengan kehendak orang Sabah. Datuk, kalau kita tengok sekarang ini, kita beralih kepada politik di federal sekarang ya, politik di Semenanjung. Ketegangan antara PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional. So, Perikatan Nasional kalau kita lihat, jadi kita minta pandangan Datuk sebagai seorang wakil lah daripada Sabah melihat gambaran apa yang sedang berlaku di di sebelah sana yang memisahkan kita dengan Laut Cina Selatan ini. Jadi minta pandangan Datuk, right? Because now apa yang kita lihat, the strength of the government now is the disarray of the opposition. Peringkat nasional, Perikatan Nasional kini berhadapan dengan ketegangan PAS dan Bersatu. Bukan sekadar spekulasi, tetapi kita lihat sudah perkembangan yang jelas sejak hujung 2025, daripada krisis Perlis, daripada calon Perdana Menteri baru-baru ini lagi, Datuk Seri Hamzah dan juga beberapa MP yang lain telah dipecat daripada Bersatu kan. Jadi baru-baru ini kepimpinan PAS juga telah memberikan isyarat bahawa mungkin terpaksa angkat kaki lah, right? Daripada PN jika kemelut dalam Bersatu ini berlarutan sehingga menjejaskan mungkin kesiapsiagaan Perikatan Nasional yang menuju PRU ni tidak lama lagi. Ya, boleh jadi ujung tahun, boleh jadi juga tahun depan. You see? So dari sudut pandang YB Datuk sendiri, bagaimana? Macam mana ini Datuk? Kita minta pula yang pandangan dari Sabah ni. Saya punya pandangan, proses ini adalah proses pengukuhan. Kita mau jadi kerajaan akan datang. Memanglah kadang-kadang berlaku pergolakan dalaman. Pergolakan dalaman bukan bermakna kita tidak bersedia untuk memenangi pilihan raya. Tetapi sedang berlaku realignment. Susun sana, susun sini, yang sana pergi parti itu. Jadi kalau ditanya, kalau soal pertama pada saya ini sejak daripada isu yang baru-baru ni kan.
So saya melihat dan saya meneliti dan saya buat sedikit analisis daripada senario bermula daripada Perlis, mungkin dia sudah agak lebih panas. Start, ya. Ya. Jadi saya nampak ini adalah proses pengukuhan. Dan saya yakin kalau kita kata pergolakan ini tidak lama. Dan sedang ditangani dengan sangat seninya, dengan sangat berhati-hati. Sebab saya yakin mungkin kedudukan ini juga ada kaitan dengan ganggu gugat daripada orang-orang persekitaran, khususnya mungkin daripada kerajaan sendiri. Tapi yakinlah, ini satu proses pengukuhan dan lepas ini akan wujud lagi PN yang lebih mantap, yang lebih kukuh dan akan lebih bersedia government in waiting untuk menggantikan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. So sejauh mana isu kepimpinan dan integriti di pusat ini Datuk, dia memberikan kesan mungkin kestabilan kepada PN, maybe in terms of di Sabah sendiri. Sebab saya tengok pun dalam gambar baru-baru ini yang kita lihat dalam social media, kepimpinan Perikatan Nasional di Sabah pun sudah mengikuti terlibatlah. So kira berpecah di sana. So bagaimanakah dia nanti memberi kesan kepada kestabilan PN di Sabah? Setakat ini saya sebagai timbalan lah pengurusi Perikatan Nasional Negeri sebelum daripada ini, tidak ada sebarang perbincangan khusus mengenai apa yang berlaku. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, mungkin sebagiannya yang terganggu ini adalah bersatu. Jadi saya mewakili PAS dalam konteks itu, saya tidak mau juga terlibat dengan pergolakan, mungkin perbincangan, pergelutan dalam bersatu itu. Cuma seperti mana tadi, saya yakin ini sebagian daripada proses penambahbaikan dan mungkin akan ada berita-berita baik selepas daripada ini. Dan saya yakin kita akan bertambah kukuh dan mungkin lebih ditakuti lagi selepas daripada ini. Okay. I think Datuk, kita sudah sampai di hujung rancangan kita pada hari ini. Mungkin Saudara Nizam ada apa-apa lagi? Boleh saya cakap-cakap. Jadi Datuk, kita sudah sentuh banyak perkara lah. Terima kasih atas masa Datuk. Ya, okay. Satu hari dari Ranau ni hari kan Tok. Baru sapa malam ni. So kita sudah sentuh pasal kemenangan Datuk di Karambunai, cabaran membawa politik Islam dalam masyarakat yang majmuk, dan juga kita cakap pasal ketegangan dalam PN. Dalam Perikatan Nasional. Dalam semua ini saya tengok ada satu perkara yang jelas. Politik akan sentiasa berubah. Tapi nilai yang memandu keputusan pemimpin itu yang menentukan sama ada rakyat akhirnya akan dapat manfaat atau menjadi mangsa percaturan. Jadi dalam Islam, saya pikir Datuk tahu, perbezaan pandangan itu memang sudah lumrah. Tetapi ukhuwah dan maslahat umat sepatutnya lebih utama daripada ego mana-mana individu ataupun parti. Sabah juga ada sejarah yang panjang hidup bersama dalam kepelbagaian. Jadi kalau politik terlalu keras pun sebenarnya bukan saja melawan semangat pelambagan, tapi juga melawan jiwa Sabah itu sendiri. Jadi sebelum kita tamatkan Tok, mungkin YB Datuk boleh tinggalkan satu message ringkas kepada rakyat Sabah, sama ada yang menyokong YB, yang skeptikal kah, atau yang perhati dari jauh, apa yang YB Datuk tidak akan kompromi dalam kepimpinan walau apapun yang berlaku dalam politik di pusat. Orang politik kena mendidik. Bukan kita hanya mencari undi. Kita kena didik masyarakat kita dengan budaya ilmu dan kebaikan. Biar kita semakin kukuh dan semakin bersatu. Maksud saya dalam konteks itu, orang politik bukan hanya berpolitik, tetapi orang berpolitik harus terjun dan membantu masyarakat, menyelesaikan masyarakat yang tidak ada ilmu, kita angkat, kita bantu mereka. Yang kurang pendidikan, kita naikkan kelebihan dan juga pendidikan mereka. Dan masyarakat yang berilmu, dia akan membuat keputusan berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan akal dan emosi semata-mata. Dan saya rasa Sabah perlu pergi ke arah itu. Saya selalu sebut, contohlah misalnya kita bawa politik pembangunan. Pembangunan mesti research based. Dan kadang-kala perlu bottom up, biar rakyat yang mencadangkan atau bincang dengan rakyat, jangan semuanya top down. Jadi biar rakyat juga terlibat dalam membuat keputusan. Jadi masyarakat yang boleh buat keputusan adalah masyarakat yang berilmu. Maka saya rasa itu di antara benda yang sangat penting yang mesti dimainkan oleh orang politik.
Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Ali Akbar Gulasan ya atas kesudian untuk bersama-sama kita di dalam episod kali ini di Smart Talk Sabah dan memberikan satu penjelasan dan ini sangat penting ya untuk kefahaman rakyat. Dan terima kasih juga kerana berkongsi sisi-sisi yang lebih tenang dan berprinsip ya di sebalik label-label politik yang kadang-kadang ya sentiasa dimainkan di viral dan hari ini mungkin sedikit sebanyak Datuk boleh mencairkan dilute ya persepsi-persepsi ini. Jadi dengan itu Saudara Nizam, Smart Talk Sabah ini sentiasa berpegang pada satu prinsip lah ya, iaitu kita bukan di sini untuk menghakimi tetapi kita di sini untuk memahami. Ya, Ya. betul. Kerana hanya dengan memahami sahaja bagi saya ya barulah rakyat boleh membuat keputusan Betul. dengan matang. Betul. Seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi, Betul. ya mana yang tidak yang kurang berkemampuan kita angkat bersama-sama. Betul. Right? So itulah kita punya prinsip kita di Smart Talks ini ya. Selari ya. Jadi kepada pendengar, jika anda rasa perbualan ini bermanfaat kepada anda, kongsikan kepada rakan-rakan dan juga keluarga anda di luar sana. Dan jangan lupa untuk follow kami di semua laman sosial kami Smart Talk Sabah, dan kita akan kembali dengan lebih banyak suara dan idea daripada Sabah untuk Malaysia. Saya Joanna Suhenli Rampas. Saya Nizam Saleh. Dan jumpa pada episod yang seterusnya. Sabah cakap, Malaysia dengar. terima kasih.